Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. 亲爱的弟兄姊妹们平安。 Kita kembali berdoa memohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. 我们在默想读经之前，我们一起再次祷告。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di surga, kami sudah berada di rumah Tuhan. 天上的父，我们已经在你的殿中， Kami membawa mata jasmani dan telinga jasmani. 我们带着属肉体的眼睛和耳朵。 Kami rindu supaya kami juga dibukakan mata rohani, telinga rohani kami. 我们也渴慕开通我们属灵的眼睛和耳朵， Supaya apa yang kami baca dan kami dengar itu masuk ke dalam hati kami. 使得我们听到的能够进入我们的心里。 Dan firman-Mu bekerja mengubahkan kehidupan kami. 你的道在我们里面工作，能够改变我们的生命， Menjadi kekuatan, menjadi pengharapan dan penghiburan. 成为我们的力量，成为我们的盼望，也成为我们的复兴。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merenungkan sebuah tema You are what you eat. 今天我们思想人如其食， Yang dikaitkan dengan disiplin membaca firman Tuhan. 与操练读经相关联。 Mestinya kita akan cukup fun, cukup senang kita memikirkan yang enak-enak terkait makanan. 对我们来说，思考这个题目是思考好吃的东西，对我们来说是比较有意思的题目。 Tetapi karena ada tim dari Yayasan Hidup Baru, maka kita perlu pikirkan yang sehat juga. 因为今天新生命基金会也在我们当中，所以我们也要思想一些关于健康的问题。 Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 4 ayat 2 hingga ayat yang keempat. 今天的经文取自马太福音第4章2节到4节。 Ayat 2 dan 3 dalam bahasa Indonesia, kemudian ayat 4 di dalam Mandarin. 第2、第3节用印尼文来读，第4节用中文来读。 Matius pasal 4, saya membacakan ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." 耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切的话。” Saudara sekalian, ungkapan "you are what you eat" itu menjelaskan tubuh kita dipengaruhi oleh apa yang kita makan. 人如其食，其实总结了我们的身体状况，根据我们的饮食。 Dan ini menjadi sebuah pemahaman yang semua orang secara umum tahu. 这是根据普世的人一个差不多相同的想法。 Bahkan juga menjadi judul dari serial dokumenter Amerika tahun kemarin yang ditayangkan di Netflix. 在Netflix TV 上，在美国的一个系列直播节目，有关于这个人如其食的这个播出。 Saya ingin menanyakan apa yang kita pahami tentang urusan makan ini. 今天我们关于吃到底是关于什么的问题？ Mungkin kita sepakat, mungkin kita berbeda, tapi kita bisa saling berpikir bersama. 也可能我们有相同的想法，也可能不同，但是我们可以一同思考。 Saudara, kita makan karena apa? 我们为什么要吃？ Salah satunya mungkin adalah kebutuhan. 第一点可能是因为需要， Ini ditandai dengan adanya rasa lapar. 这个可能是标志着我们觉得饿了。 Nah, berikutnya mungkin kita juga pengen menikmati makan. 第二点也可能是我们要享受美食， Maka makan itu bukan sekedar menyelesaikan masalah lapar. 而吃东西不仅是要解决我们的饥饿问题， Kita ingin menikmati makanan juga. 我们也要享受摆在我们面前的美食。 Lalu kemudian mungkin di antara kita ada yang orangnya disiplin, maka makan itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan kedisiplinan. 也可以说到吃的方面，我们要有一些的自律。 Kalau sudah jam makan, ya makan. 如果到了吃饭的时间，那就吃喽； Kalau belum jam makan, nggak mau makan. 还没有到点吃饭，那就别吃。 Meskipun sudah lapar, tunggu sebentar, bentar lagi baru jam makan. 即便是现在饿了，还有一点点时间，那就再等一下。 Jadi ini orang yang makan yang lebih ke arah disiplin hidup. 所以说，有人吃饭可以说是他生活方面的一个自律。
Nah, kalau Bapak Ibu ditanya antara A, B, sama C, yang mana yang benar? 如果问我们 A、B、C 哪个是对的， Mungkin A sama C begitu, 有人可能说 A 或者 C、 B sama C. B 和 C， Nah, ada yang semua benar ya. 有人说全都对。 Saudara sekalian, saya membayangkan bahwa memang sejak manusia lahir, manusia butuh makan. 我们觉得人从出生就需要吃饭， Maka bayi itu entah dia diberi makan rasanya apa, dia akan tetap makan ketika dia lapar. 婴孩不论给他什么，当他觉得饿的时候，他都会吃。 Dan dia akan terbiasa dengan makanan yang diberikan karena ya yang memberikan juga tahu apa yang tepat bagi si bayi. 所以别人给他什么他都吃，因为给他吃的那个人是知道的他需要吃什么。 Sampai mungkin mama itu melihat, aduh ini anak kok bosen makan yang sama terus, lalu ada variasi. 所以当他妈妈看到如果一直吃同样的东西会觉得乏味，所以说给他别的东西吃。 Lalu bayi mulai bisa membedakan, oh yang ini mungkin lebih enak loh dari yang kemarin begitu. 可能小孩子就会觉得啊，今天的东西好像比昨天的好吃。 Jadi bayi bisa mulai kurang minat dengan makanan tertentu, lebih minat sama yang lain. 所以这个孩子就会说这个东西比别的东西要好吃，或者是不好吃。 Sampai kemudian tambah besar mulai bisa milih banyak macam makanan. 所以当他越来越大的时候，他可以选择各种不同的食物， Mungkin yang pedas, yang gorengan, 可能是辣的，可能是油炸的， ada yang kuah-kuah, ada yang rasanya asin. 有的带汤的，有的是咸的。 Lalu kita bisa memilih mau pergi ke tempat makan A dan tidak makan B. 如果可以选择我们去 A 地方吃饭，而不是去 B 地方吃。 Ini karena makan itu sebagai kenikmatan, bukan cuma sekedar bisa dimakan. 因为已经学会了享受食物，而不是只是填饱肚子。 Nah, saudara, lalu berkembang lagi mungkin karena mau sehat 再接下去可能是要吃的健康， atau sudah punya masalah kesehatan. 或者身体已经出问题了， Maka perlu disiplin dalam hal makan. 所以在吃的方面要有节制。 Kurang asupan tertentu badannya sakit. 如果营养不够，身体也会出现健康问题。 Kebanyakan makanan tertentu sakit juga. 吃太多了也会生病， Semua harus diperhatikan dengan baik. 所有的问题都要留心，都要注意。 Dan akhirnya masalah kedisiplinan ini mungkin mengalahkan kenikmatan. 所以呢，这个自律可能会跟我们的享用相对抗。 Saudara, maka semua hal ini baik kebutuhan, kenikmatan, dan kedisiplinan bisa menjadi satu kesatuan dalam hal makan. 所以，不管是因为需要，或者是因为享用，还是因为自律，都是其中吃的当中的一个问题。 Saudara, tidak kebetulan tadi kita membaca perikop yang mengkaitkan makanan dan firman Tuhan. 所以，今天吃和今天我们读的圣经经文恰好是相关联的。 Saat itu Tuhan Yesus di dalam kondisi yang lapar. 当主耶稣觉得饿的时候， Lapar itu berarti lemah dan badan tidak enak. 所以当饥饿的时候，身体就会很虚，所以身体也不舒服。 Wajar kalau iblis itu mengatakan kamu kan bisa membuat mujizat, buatlah mujizat. 所以那个时候魔鬼就说：“那你会行神迹，那你就行神迹吧。 Biarlah roti itu kamu bisa dapatkan dari batu, lalu kamu makan dan kamu kenyang. 所以你可以让这个石头变成食物，然后你可以吃。 Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, oh manusia hidup bukan cuma karena roti. 所以主耶稣说，人活着不是单靠食物。 Memang roti penting sebagai penunjang kehidupan atau makanan secara umum. 所以食物对身体是很重要。 Tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Allah yang memahami kehidupan manusia lebih penting daripada roti. 但是主耶稣又说到，神对人的了解要比食物来的更加重要。 Allah yang menyediakan roti, Allah yang berfirman itu yang lebih dipentingkan. 神预备食物，神说话是最重要的，更加重要。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姊妹， Tuhan Yesus itu mengutip perjanjian lama Ulangan pasal 8 ayat 3. 主耶稣引用旧约圣经申命记第8章2到3节的话， Saya akan bacakan hanya di dalam bahasa Indonesia saja. 我们只用印尼文来读。 Ayat 2,
ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan Allahmu di padang gurun. Dia bermaksud merendahkan hati, menguji, mengetahui apa yang ada dalam hatimu, engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya engkau tahu manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, saudara sekalian, Allah menyediakan mana ketika umatnya lapar. 当神的子民饥饿的时候，神赐下玛拿。 Ini mengajar bangsa Israel prinsip tentang keberadaan mereka sebagai umat perjanjian Allah. 这神要教导他的子民作为神的选民， Sumber mendasar kehidupan mereka itu Allah sendiri. 他们生存的根基是神自己。 Allah yang menyediakan makanan dan berfirman memimpin mereka. 神为他们预备食物，并且对他们说话。 Ketika Allah berfirman supaya mereka melakukan sesuatu, 当他们要做某事的时候，神对他们说话， atau Allah memimpin mereka menuju ke tempat tertentu, 说当他们要去某个地方的时候，神对他们说话。 perintah tersebut perlu ditaati terlepas kondisi mereka bagaimana. 神的命令，无论他们的情况怎样，都要遵行。 Mungkin mereka kurang air, 他们可能缺少水， mungkin makanan kurang variasi, 缺少食物， mungkin mereka capek. 他们很疲乏。 Tapi begitu tiang awan, tiang api memimpin, harus jalan mereka. 当云柱火柱带领他们的时候，他们必须前行。 Nah, sebetulnya Allah menjamin ketika mereka taat, Tuhan menyertai dan memelihara mereka. 神应许他们，当他们顺服的时候，神保守他们，神与他们同在。 Saudara sekalian, Tuhan Yesus menerapkan hal ini pada saat dirinya dicobai di padang gurun. 主耶稣也在他的受试探的时候，他实行了出来。 Tuhan Yesus tidak mau mengikuti bujukan iblis. 主耶稣不想跟随魔鬼的引诱， Karena Yesus lebih taat kepada Bapa, dia tahu Bapa topang dia. 他知道他要顺服神的命令，并且他知道神会帮助他。 Nah, saudara, kebergantungan kepada Allah dan firman ini kita harus pelajari sama-sama. 我们要学习倚靠神自己，我们要一起学习。 Kadang kita tuh pengen menyelesaikan masalah kita, kebutuhan kita langsung begitu. 我们每个人都想要自己马上立刻去解决我们所面对的问题、面对的需要。 Tapi ada masa-masa ujian dan pencobaan di mana kita ternyata begitu terbatas, nggak sanggup. 当试炼或者试验来临的时候，我们才知道自己是何等的有限，而且自己不能够。 Maka disitulah kita belajar bergantung kepada Allah, baik urusan fisik maupun juga urusan spiritual. 在这里，我们就要依靠神，不管是物质上或者是灵性上。 Saudara, tadi saya memberikan gambaran makan sebagai kebutuhan, kenikmatan, kedisiplinan. 这里我们也用了一个吃作为我们的需用，作为享受，也作为我们的自律或者是节制。 Saya ingin membandingkan juga bagaimana Alkitab, firman Tuhan menjadi kebutuhan, kenikmatan, dan juga kedisiplinan. 我们也把圣经吃东西、吃灵粮作为我们的需要，作为我们的享受，也作为我们的操练，跟吃的东西相比较。 Nah, saya ambil contoh-contoh dari Mazmur 119 yang seluruh bagiannya adalah tentang Taurat Tuhan. 诗篇119篇，所有整篇都是关于神的律法。 Misalnya saja ayat yang terkenal, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 我们知道一些最著名的经文，就是你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 Jadi saya perlu firman supaya saya bisa melangkah. 所以我们需要神的话，这样我可以前行。 Karena kalau tidak gelap, saya nggak bisa lihat, nggak bisa jalan. 如果没有的话是黑暗的，我不能够前行。 Saya butuh firman Tuhan menuntun langkah hidup saya. 我需要神的话带领我前面的脚步。 Dan berikutnya ada ayat berbunyi, betapa manisnya janjimu itu di lidahku, lebih manis daripada madu di mulutku. 你的言语在我赏堂，何等甜美，在我口中比蜜更甜。 Nah, berarti pemazmur ini mengatakan dia suka dan menikmati firman Tuhan. 诗人所写的是他喜悦并且享受神的话， Dia merasa enak, firman Tuhan itu mungkin membuat dirinya disegarkan, dikuatkan.
他觉得神的话是何等的甜美，使他觉得自己精神焕发。 Dia merasa tenang dikasih oleh Allah ketika dia membaca Taurat. 当他读律法的时候，他觉得神使他平静安稳， Maka dia suka dan menikmati Taurat Tuhan. 他喜悦神的话，并且享受神的话。 Lalu ada bagian firman Tuhan juga yang mengatakan ayat 97, aku merenungkannya sepanjang hari. 还有97节说到，我终日思想， Bukan karena lagi nggak ada pikiran lain, tetapi karena dia mencintai Taurat Tuhan. 不是他没有想别的，因为他何等的喜爱神的律法，所以他终日思想。 Maka firman Tuhan itu direnungkan terus menerus. 所以神的话，他不断的去思想。 Nah, kita mungkin berpikir gimana firman Tuhan direnungkan terus menerus ya. 然后我们会想，怎么样去终日不断地去思想神的话呢？ Emang dia nggak punya urusan lain untuk pikirannya itu firman aja begitu kira-kira. 因为他没有什么别的事情可以做吗？就是神的话。 Nah, disinilah kita mau belajar bersama mengenai disiplin membaca dan merenungkan firman Tuhan. 所以我们一起来学习操练读经。 Saudara sekalian, pada saat kita membaca Alkitab, kita itu menggunakan otak kita dan menerima pengetahuan doktrinal. 当我们读圣经的时候，我们用我们的思维方式，用我们的头脑去了解神的话，是在理智上、知识上。 Nah, selanjutnya seharusnya itu akan dipahami secara spiritual yang artinya menyentuh dan mengubah hati kita. 所以我们要在灵里思想，意思是要改变我们的生命，而且要触及我们的生命。 Membaca firman Tuhan membuat kita melihat kagum akan keindahan dan kebesaran Tuhan 所以 misalnya. 读圣经，我们能看到神的话语的美好，并且神的话语的奇妙。 Kita bisa merasakan Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu hebat. 我们可以知道神是何等的奇妙，何等的伟大。 Nah, jadi pemahaman spiritual itu melibatkan kepala, intelektual dan juga hati bersama-sama. 所以属灵的操练或者属灵的知识，能够训练我们的理性，还有我们的心灵。 Lalu kita bisa bertumbuh di dalam iman, dalam ketaatan. 所以我们的信心会增进，而且我们会更加的顺服。 Jadi tidak pernah disiplin membaca dan merenungkan firman Tuhan berhenti di masalah membaca doang. 所以我们不可以止步于只读圣经而已。 Karena kalau cuma membaca doang tidak mengubah apa-apa, firman Tuhan itu tidak membawa dampak. 所以当我们只读圣经却没有带来任何的改变，所以神的道对我们没有影响力。 Saudara sekalian, jadi tujuan membaca Alkitab itu adalah supaya kita bisa diubah semakin serupa Kristus. 所以当我们读经的目的，使得我们得到改变，更像主耶稣。 Supaya pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita itu menjadi cerminan Kristus. 所以我们的头脑、我们的思想、我们的行为都要更像耶稣。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Allah itu kan seperti makanan untuk kesehatan tubuh kita. 所以神的话如同我们吃了健康的食物。 Jadi makan itu berarti nutrisi masuk lalu diolah di dalam tubuh. 所以当我们吃了的时候，我们的身体吸收食物当中的营养， Bahan-bahan makanan masuk diolah oleh tubuh. 所以当我们食物吃进去的时候，被身体所消化， Lalu menjadi bagian dari tubuhnya yang hidup. 成为我们身体的一部分。 Ya, berarti kalau kita ini makan, membaca dan melakukan firman Tuhan, kita juga mesti punya dampak. 所以当我们吃灵粮的时候，也对我们有对我们有影响。 Kita ada perubahan yang bertahan, bukan cuma sekali-sekali begitu. 我们给我们带来的改变是持久性的， Itu artinya kita bertumbuh. 意思是我们成长。 Saudara, memang kadang kita nggak bisa langsung sempurna. 有的时候我们不是马上就很完全， Kadang-kadang kita ya masih kembali lagi ke kegagalan yang sama begitu ya. 有的时候我们又回去犯以前所犯的错误。 Kadang kita berdoa pengakuan dosa rasanya aduh ya lagi-lagi itu begitu. 所以有的时候我们认罪的时候说又是这个又是这个又是这个。 Tapi saudara, kalau kita punya kesadaran, itu sedikit demi sedikit kita akan bertumbuh. 所以如果我们有这样的意识，那我们一点一点的在长进。
Dan seharusnya seseorang yang belajar firman Tuhan dalam kehidupan seharinya akan sejalan dengan apa yang dia pahami. 所以一个人在读圣经的时候，他所行的要跟圣经上说他领悟的圣经其实是平行的，一样的。 Saudara, dalam kesempatan ini saya mengajak kita belajar dari iblis. 借着这个机会，我们邀请弟兄姊妹们向魔鬼学习。 Bukan karena iblis itu punya teladan, tapi karena dia bisa menjadi contoh supaya kita waspada. 不是因为我们要效法魔鬼的榜样，乃是要让我们更加的警醒。 Saudara, menurut Bapak Ibu Saudara ya, iblis itu tahu nggak ada Tuhan. 就我们所知，魔鬼认识神吗？ Iblis tahu firman Tuhan atau enggak? 他知道神的道吗？ Saudara, iblis itu banyak tahu kebenaran loh. 魔鬼知道很多的真理， Namun dia tidak percaya, dia tidak bertobat. 但是他不相信，并且不悔改， Dia tidak mau taat, dia tidak mau berubah. 他不想顺服，不想改变。 Saudara, iblis itu pakai firman Tuhan buat menyerang manusia. 魔鬼利用神的话去攻击人。 Perikop Matius pasal 4 ini menjadi contoh bagaimana iblis juga menyerang Yesus pakai firman Tuhan. 马太福音第4章这个故事是魔鬼利用神的话去试探主耶稣。 Tadi kan kita membaca Yesus dicobai yang pertama, lapar, disuruh ubah batu menjadi roti. 刚才我们读的马太福音的经文是魔鬼第一次的试探，让主耶稣把石头变成食物。 Lalu Tuhan Yesus pakai firman Tuhan, ada tertulis begitu. 然后主耶稣利用经上记着说去反驳他。 Saudara, lalu pencobaan kedua, 然后第二个试探， Yesus itu dibawa ke atap bait Allah. 主耶稣被带到殿顶上， Lalu iblis bilang begini di ayat yang ke-6. 魔鬼在第6节当中说： Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya menatang engkau supaya kakimu jangan terantuk pada batu. 魔鬼对主耶稣说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚落在石头上，碰在石头上。” Saudara, iblis itu mengutip Mazmur. 魔鬼是在引用诗篇。 Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat koneksinya ada asterisk atau di gadget itu bisa ditik begitu ya. Itu Mazmur yang disebut sama si iblis 如 ya. 果我们在圣经上或者在手机的圣经上可以定位，这个是引用诗篇。 Jadi iblis menggunakan Alkitab dalam usahanya mencobai Yesus. 所以魔鬼在利用圣经的经文来试探耶稣， Iblis bisa menyalahgunakan firman Tuhan. 然后魔鬼会滥用圣经的经文。 Konteks masa kini mungkin kadang-kadang iblis itu menaruh ayat Alkitab di dalam pikiran kita. 在今天的时候，魔鬼可能会把圣经的经文放到我们头脑当中， Tapi itu buat menipu dan menggoda kita. 为的是要欺骗我们，并且要引诱我们。 Buat menyesatkan kita kalau kita tidak hati-hati. 如果我们不警醒的话，就会被他误导。 Contoh sederhana juga kita ingat peristiwa Hawa digoda iblis. 那很简单一个例子就是夏娃， Hawa itu sedang tenang-tenang di Taman Eden. 夏娃在伊甸园悠悠哉哉的， Iblis nanya ke Hawa mengutip perkataan Tuhan. 魔鬼引诱夏娃是引用神的话。 Allah pesan kepada Adam dan Hawa begini sama iblis ya, digoyang-goyang dikit begini kan, begitu ya. 当神教导亚当，命令亚当和夏娃是这样的，但是魔鬼就是偏了那么一点点。 Lalu iblis mengarahkan Hawa supaya akhirnya Hawa jatuh dalam dosa. 所以魔鬼引诱了夏娃，使夏娃堕落在罪恶当中。 Saudara, kalau kita nggak belajar firman Tuhan baik-baik, kadang kita mungkin agak miring-miring memahami firman Tuhan. 如果我们不是很仔细的去学习神的话，有的时候我们也会偏离神的话。 Atau kemudian iblis membuat kita gelisah dan kita meragukan firman Tuhan. 有的时候魔鬼会使我们焦虑，而且我们不去行神的话。 Nah, kalau kita membaca dan melakukan firman Tuhan, kita punya senjata pedang roh. 当我们学习神的话，并且去行出神的话，我们有属灵的军装。 Jadi di Efesus itu ada senjata rohani, salah satunya pedang roh, yaitu firman Tuhan. 在以弗所书第6章有神所赐的全副军装，其中一个就是圣灵的宝剑。
Nah, ini bisa digunakan untuk mengalahkan iblis yang suka menipu dan menggoda kita. 我们可以用圣灵的宝剑去攻击魔鬼仇敌的引诱和试探。 Saudara, teolog John Piper menjelaskan ini dengan baik sekali. John Piper 很好的去诠释了这节经文。 Dia mengatakan kita itu nggak bisa menghunus pedang dari sarung pedang orang lain. 他说我们不可以从别人的剑鞘当中抽出圣灵的宝剑， Kita harus punya sendiri, pakai sendiri sarung pedang itu di tubuh kita sendiri. 我们要自己配剑。 Kalau kita menyandang sarung pedang firman Allah tinggal di dalam kita, 这样，如果圣灵住在我们里面， maka kita bisa menang di dalam peperangan. 所以我们在征战当中，属灵的征战当中会得胜。 Kalau kita mesti cari pinjaman pedang orang lain, sudah telat. 如果我们去寻求别人的宝剑，圣灵的宝剑，那我们就会晚了。 Nah, kadang-kadang dalam konteks kita bisa ketika kita lemah, kita cari hamba Tuhan, begitu. 当我们灵性软弱的时候，我们会寻求神的仆人。 Ustaz, Tuhan tahu nih saya punya pergumulan begini, Tuhan maksudnya apa ya? Gitu. 说牧师传道，我有这样的挣扎，那神到底是什么意思？神的心意是什么？ Gak apa-apa, memang kita boleh saling dukung satu dengan yang lain, memberikan kekuatan rohani. 我们彼此成就，我们彼此兼顾，没有问题。 Tapi kalau kita sendiri kuat itu kan lebih cepat mengatasi pergumulan dan masalah. 如果我们自己的信心够坚定，那我们自己可以胜过问题。 Jadi kita itu nggak terlanjur goyah, ragu, dan kemudian takut begitu. 我们不会摇动，我们也不会害怕。 Nah, saudara sekalian, 亲爱的弟兄姊妹， kita tahu bahwa ini adalah baik semuanya bagi kita. 我们知道这一切对我们来说都是好的。 Namun mungkin masih ada masalah satu lagi. 可能我们还有另外一个问题。 Nah, saya menceritakan sebuah kisah yang terjadi di antara saya dengan teman-teman hamba Tuhan. 关于神仆之间有一个团建，有这样的一个背景。 Suatu kali kami bepergian bersama, kami kebersamaan dan kami membahas tentang makanan. 有一次他们一起出去团建，然后路上在讨论关于吃的问题。 Ada seorang teman tuh ngomong yang kami nggak ngerti karena ngomongnya nggak jelas. 有一个人说话，他们都不懂，因为不知道他在说什么，说的是什么。 Jadi ini bahasa Inggris dicampur dialek Jawa. 因为是英文和爪哇话，混在一起。 Ini nggak usah diterjemah, susah. Ada seorang teman bilang gini, TC nggak ada, gitu ya. Tes nggak ada。 Jadi kira kamu ngomong apa sih? TC nggak ada, dia bilang gitu ya. 所以大家都在问你在说什么 ？Tes nggak ada。 Saudara sekalian, ternyata Fumusa itu pinter bahasa, dia pinter menafsir dan menerjemah. 然后牧师他在语言方面很厉害，而且他翻译的也很恰当。 Jadi kemudian Fumusa yang menjelaskan, ternyata maksudnya makanannya nggak enak. 意思就是吃的这个东西不好吃。 Taste itu bisa diartikan rasa, cita rasa, begitu ya. Taste 可以翻译成口味或者味道， Atau boleh diartikan juga tidak berselera untuk makan lagi karena makannya nggak enak. 就是没有什么胃口再去吃了，因为不好吃。 Jadi taste itu juga bisa diartikan seleranya, ya bukan masalah makanannya enak nggak enak, tapi selera kepengenannya kita itu nggak berselera. 所以 taste 也可以翻译成口味，也可以翻译成胃口。 Nah, saya terpikir masalah makan-memakan ini juga ada unsur TC nggak ada itu, begitu. 所以我们吃属灵的灵粮，也可以说成 taste nggak ada。 Dalam topik disiplin membaca firman Tuhan, Alkitabnya tersedia. 然后当我们说操练读经的时候，我们已经有了圣经， Buku renungan ada, aplikasi digital juga ada. 灵修书籍有，而且手机上的这些应用程序，灵修的应用程序也有， Sarana untuk saat teduh begitu banyak. 还有默想的这些书籍、默想的材料也有很多。 Namun masalahnya kurang lapar dan kurang selera untuk baca Alkitab. 问题是不太饿，也没有什么胃口去读经。 Nah, di sini ada dokter-dokter kalau ada anak kurang selera makan tinggal dikasih vitamin. 这里有很多的医生，如果孩子没有什么胃口吃饭，我们可以给他维他命。
Ada vitamin untuk tambah nafsu makan supaya bisa makan banyakan. 而且这种维生素可以增强食欲。 Nah, saudara sekalian, tapi vitamin itu minumnya juga mesti disiplin. 如果吃维他命，我们也要很自律的去吃。 Kalau nggak diminum dengan disiplin, ya efeknya juga tidak selera lagi. 如果没有什么自律的话，没有什么自律性的话，效果也不是很好。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah tidak lapar atau tidak berselera rohani boleh dikatakan ya mirip-mirip juga. 如果我们灵里不太饥饿，而且我们灵里也没有什么胃口，有没有什么维他命？ Pada akhirnya ini menjadi sesuatu yang dimana kita dituntut untuk disiplin. 那这个就是我们需要操练。 Kalau ada kerinduan firman Tuhan, kebutuhan, kita pasti baca Alkitab. 如果我们对圣经有渴慕，或者我们对神有一个饥渴的心，那我们肯定会读圣经。我们觉得需要的话，肯定会读圣经。 Kalau kita sudah terbiasa belajar, kita selalu kangen dan rindu untuk membaca Alkitab. 我们已经习惯学习圣经，那我们就不断的去想念或者去渴想学圣经。 Tetapi seandainya kita kurang sehat dan dua hal itu tidak ada, harus didisiplin. 如果我们有这样的健康的属灵习惯没有的话，我们就要操练。 Ada firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 mengatakan, sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah. Jadi perintah, kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani supaya olehnya kamu bertumbuh. 正像彼得前书第二章第二节说的，像才生的婴孩，你们要渴慕爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩渴慕奶一样，使你们因此渐长，能以致得救。 Jadi digambarkan kamu mesti punya keinginan sama seperti bayi itu selalu mau susu. 所以你要像才生的婴孩渴慕奶一样的，有这样的渴慕的心。 Ini bayi yang normal, kalau dia sehat, dia suka minum lebih banyak lagi. 因为如果这个婴孩是健康的话，通常他是喜欢喝很多的奶水。 Di masa lalu banyak orang menggunakan slogan ini untuk mendisiplin diri, no Bible, no breakfast. 很多人以前很多人用这样的口号去操练他们的灵修，不读经不吃饭。 Mungkin kita bisa ganti dengan kondisi yang cocok, no Bible, no coffee misalnya. 我们可以换成另外一个更合适的口号，就是不读经不喝咖啡， No Bible, no belanja. 不读经不购物。 Shopping. Ya, lalu tadi Pak David Simbar di Kebaktian 2 mengatakan no Bible, tidak baca WA. 刚才在第二堂聚会的时候是不读经不看 WA。 Saudara sekalian, kita terus berusaha baca Alkitab meskipun ada banyak alasan ini itu begitu. 我们要不断的去读经，去操练读经，哪怕有这样那样的原因。 Karena dengan kita membaca, kita membuka kesempatan Roh Kudus bekerja pada saat kita melihat firman Tuhan itu. 当我们读经的时候，我们是敞开自己，由圣灵在我们里面做工。 Termasuk ketika kita datang ke kebaktian dan juga persekutuan di gereja. 也包括我们参加教会的敬拜， Mau pengkhotbah kurang enak, pengkhotbah kurang semangat, 不管是讲道好听，还是讲道有没有能力， suaranya bikin Nina bobo, susah dipahami misalnya ya. 不管你的声音是让人觉得困倦，或者你说的别人不懂， Tetap disiplin dengarkan waktu firman Tuhan itu disampaikan. 还是要操练去聆听神要对我们说的话。 Ingat bahwa iblis itu memang ingin orang Kristen tidak cinta Alkitab. 我们知道魔鬼不想让基督徒爱慕圣经， Dia mau kita tidak percaya atau meragukan firman Tuhan. 他不想让我们去相信并行出神的道。 Iblis mau mematikan rasa hormat terhadap Alkitab. 魔鬼要扼杀我们对圣经的尊重。 Iblis tahu dia bisa dikalahkan oleh senjata pedang roh kalau kita baca Alkitab. 因为魔鬼知道，当我们读经的时候，他就会被圣灵的宝剑所击垮。 Saudara sekalian, mengakhiri khotbah ini, saya mengajak kita melihat Yesus sendiri. 当今天的正道结束之前，我们再转向耶稣。 You are what you eat. 人如其食。 Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. 约翰福音第4章24节，我的食物就是遵行那差我来的旨意，并且做成他的功。
Mencari Allah dan kehendaknya, Bapa ya, menjadi makanan yang menguatkan Yesus. 寻求神和他的旨意，父神就是主耶稣的食物。 Saudara, firman Allah ini tidak pernah habis untuk digali dan dipelajari. 神的道永远不会被我们挖掘尽， Karena Allah sendiri yang berfirman itu Allah yang tidak terselami. 说话的神是我们测不透的神。 Jadi sebetulnya kita tidak akan pernah bosan dan kehilangan daya tarik untuk belajar Alkitab firman Tuhan. 所以，当我们学习圣经的时候，我们永远不会觉得乏味。 Saudara, apakah kita makan makanan sehat? 所以我们再次说，我们要吃健康的东西。 Apakah kita mau mendisiplin diri, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan? 我们是不是也要操练自己去思想神的话，去行出神的话？ Mari kita bersama-sama berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau mengenal kami. 我们在天上的父，我们感谢你，因为你认识我们， Engkau tahu kebutuhan kami dan juga kebodohan kami. 你知道我们的需要，也知道我们的愚昧。 Engkau memberikan firman yang memimpin kami. 你赐下你的话语来带领我们， Firman yang menghibur dan menguatkan kami. 你的话语会复兴我们，会充满我们。 Firman yang berisi janji-janjimu untuk kami pegang. 你的话语充满了对我们的应许， Dan firman-Mu itu luar biasa melampaui pemikiran dan pengertian kami. 你的话语何等的奇妙，超出了我们所想的。 Firman-Mu berkuasa mengubah orang berdosa. 你的话语有大能改变罪人， Firman-Mu memberikan kepada kami hikmat menjadi lebih dewasa. 你的话语赐给我们智慧，使我们更加的成熟， Tolong kami bertumbuh di dalam firman Tuhan. 使我们在你的话语上成长， Tolong kami bisa hidup memancarkan kemuliaan 也 Tuhan. 帮助我们在生命当中活出你的荣美。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们在主耶稣基督里祷告， Amin. 阿门。